Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fil wudu yaumul Jumaah situ. Masalah 62 yang datang ia pada menyatakan air sembahyang ini wudu pada hari Jumaat. Ya saudara, kepada hadis yang akan datang ini menunjukkan memadai wudu sahaja dan tidak mandi. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi begini. An Samurah ibn Jundub al-Junadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Hadisun hasan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Samurah bin Jundub. Kata ini telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa mengambil wudu ia dengan tiada mandi pada hari Jumaat, dia pergi ambil semayang wudu, dia pergi semayang Jumaat tanpa mandi, maksud dia mandi, ambil semayang sahaja. Apa hukum dia? Maka dengan sunnah mengambil ia, yakni apa? Mengambil ia dengan barang yang diharuskan dia oleh syarak, iaitu meringkaskan atasnya daripada wudu. Maknanya diharuskan. Seorang tadi tak mandi tapi badan dia bersih, kemudian dia ambil wuduk, dia itu pergi sembahyang Jumaat, tidak mandi sunat Jumaat, maka hukum dia apa sini? Harus, berdasarkan hadis ni. Iaitulah belakang tu, afdal. Dan sebagusnya perbuatnya lah, yakni mandi. Kemudian Rasulullah menyambung, wa man igtasala fal ghuslu afdal. Dan barang siapa mandi serta mengambil wuduk, dia mandi kemudian dia ambil wuduk. Mana kita salah kemudian dia ambil wuduk. Tapi kalau ikut di sini kata wa mana kita salah, barang siapa yang igtisal, barang siapa mandi. Maksud mandi itu ambilnya wuduk sekali lah. Maka kalau begitu fal ghuslul afdal, maka mandilah lebih afdal. Mana di sini satu kaedah kita dapat. Apa dia kaedah? Al-afdaliyah la taqtadil wujud. Al-afdaliyah, bila keadaan amal itu afdal, maka la taqtadil wujub, tidak menghendaki wajib. Ya, dia sengaja afdal saja. Kalau wajib dia tak sebut afdal, bahkan yang mana wajib lebih besar maknanya. Jadi kaedah kita bila afdal la taqtadil wujud. Ya. Jadi dalam hadis ini disebut afdal. Mana afdal daripada wuduk sahaja. Bermakna wuduk tu boleh. Dan bila wuduk tu dah boleh, harus, maka mandi tidak menjadi wajib. Cuma dia dikatakan sebagai afdal. Jadi hadis ni dipanggil sarif, memalingkan makna hadis yang lainnya. Dia menyebut secara terang lafaz wajib. Wuslul yaumul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Bermula mandi pada Jumaat wajib ala kulli muhtalim, atas orang yang telah bermimpi, mana orang yang telah balik. Jadi lafaz wajib ini menurut ada perbahasan ulama yang kata wajib sini dengan makna sunnatun muakkadah, sunat yang kuat saja berdasarkan hadis ni pula. Sebab hadis ni menunjuk fal ghuslu afdal. Bila kata afdal, al afdaliyah la taqtadil wujub, bila keadaan itu afdal, dia tidak menghendaki wajib. Itu dalam mazhab Syafi'i letakkan sunnatun muakkadah, ya, sunat yang kuat dituntut sahaja, tidak tanpa peringkat wajib. Di samping itu ada pendapat ulama lain mengatakan wajib, ada benda itu mukhtalaf. Dalam masalah 463, Jumaat itu memadakan dengan wudu dan tiada mandi. Kata Abu Isa, dan bermula amal atas hadis dalam masalah 462 itu.
di sisi ahli ilmi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu memilih mereka itu akan mandi pada hari Jumaat dan memikir mereka itu bahawa memadai oleh wudu daripada mandi pada hari Jumaat. Dan kata Al-Imam Syafi'i, dan setengah daripada yang menunjukkan atas bahawasanya suruh Nabi SAW dengan mandi pada hari Jumaat atas jalan suka hati, bukannya atas jalan wajib. Suka hati makna hadis itu sunat. Ya, Imam Syafi'i dalam Majmu', Imam Syafi'i dalam Al-Um, dia selalu membuat ibarat, ya, wa uhibbu, mana aku kasih, aku suka je. Itu cara ibarat yang dibuat dalam apa, Al-Um oleh Al-Imam Syafi'i. Ya, atas jalan suka, bukan atas jalan wajib. Ialah hadis Umar ibn Khattab. Sekira-kira katanya bagi Sayyidina Osman pada masa ia berkhutbah Jumaat di atas mimbar, ya, dan wudu pula ya Osman dengan gopoh, yakni tak usahkan mandi, hingga wudu pun tidak disempurnakan dengan sunatnya dan maknanya yang auratnya yang baik. Maksud dia apa tu? Menandakan bahawasanya wudu saja memadai. Cara luruskan. Dan sesungguhnya telah engkau ketahui bahawasanya Rasulullah SAW menyuruh ia dengan mandi pada hari Jumaat. Maka jika maklum pada Sayyidina Umar dan Uthman akan bahawasanya suruh itu adalah jalan wajib, bukan atas jalan suka hati, mana jalan sunat mustahab, dan saya tidak dibiarkan oleh Sayyidina Umar akan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhumah tidak mandi, dan saya disuruh dengan sungguh, sebab Sayyidina Umar kita tahu garang dia kan, bahkan disuruh pula mandi, dan dikatalah oleh Sayyidina Umar begini baginya, baliklah engkau pergi mandi. Itu bahasa, kalau ke bahasa kita, pergi balik, keluar mandi dulu. Sebab benda ni wajib, dan Sayyidina Osman pun kalau tahu wajib maka dia tetap pergi. Tapi bila dikatakan tidak mandi, Sayyidina Umar teruskan khutbah dia dan tidak membuat arahan supaya keluar mandi. Dan pula tiada tersembunyi atas Osman, Sayyidina Osman alim sahabat, mana orang besar-besar belaka, serta tahunya akan yang demikian itu. Dan tetapi yang menunjukkan ini hadis akan bahawasanya mandi pada hari Jumaat itu padanya fadilah, mana kelebihan saja, bukan kewajipan, daripada kataan wajib atas seorang pada demikian itu. Itu makna afdal daripada hadis yang kita baca. Habis. Dan satu lagi masalah, Jumaat itu mendatangkan pahala besar bagi orang yang perginya. Ya saudaraku, pada hadis yang akan datang ini menunjukkan pahala besar bagi orang yang datang Jumaat kemudian daripada telah diperelokkan wuduknya. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana wudu'ah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bersabda Rasulullah SAW, barang siapa mengambil wudu ia maka mengelok, fa ahsana, dia mengelokkan wudu'ah, akan wudu dia. Kemudian summa atal Jum'ah, mandi datang mengerjakan sembahyang Jumaat, ya. Yang ini mendatangkan segala sunat, itu mengelokkan wudu, dan meninggalkan segala makruh dia, dan mengerjakan dengan adab-adab dia. Selepas itu summa atal Jum'ah, kemudian dia datang kepada hari Jumaat, mengerjakan Jumaat, ya.
padana wastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jumaah. Kemudian dia datang pada Jumaat pergi Jumaat dan hampir ia dengan khatib, mana duduk depan, dan dia memberikan fokus mendengar akan khutbah dan diam, tidak bercakap, dengan tiada berfikir ke mana-mana. Dia fokus. Jawab dia, diampunkan baginya akan dosa barang yang antaranya dan antar Jumaat. Mana Jumaat punya dosa tu habis, Jumaat lepasnya sampai sekarang Jumaat lagi satu, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya hadis ni elok diamalkan. Siapa yang betulkan wuduk dengan baik, kemudian dia datang pada Jumaat, dia duduk saat depan untuk mendengar khutbah. Awal datanglah Jumaat, ya. Sekarang pula ada apa? Kuliah Jumaat macam-macam. Dia datang dengan betul ikhlas kerana Ta'ala, maka pahala dia amat besar disediakan oleh Allah Ta'ala. Satu Jumaat punya dosa yang kecil diampunkan oleh Ta'ala. Sebab dosa yang diampun dosa kecil, ada dosa besar dia kena bertaubat. Kemudian diampunkan pula wa ziyadata salasati ayyamin wa man massal khasa faqad lagha. Tadi dapat apa? Diberikan untuk satu Jumaat 7 hari. Kemudian ditambah lagi pula. Ya, ditambah lagi. Itulah dalam hadis ini disebut wa ziyadata salasati ayyam. Ziyadata salati ayam, tambah 3 hari. Diampunkan baginya dosa barang yang antaranya dan antar Jumaat yang di hadapannya, dan lebih lagi 3, 10 hari. Yang ini diampunkan Ta'ala akan dosanya 10 hari. Kemudian daripada Jumaat yang dipergikan sebagai tersebut dalam hadis. Kemudian sekiranya datang ke masjid itu berpaling daripada mendengar khutbah, dia datang, ya, tapi dia tak dengar khutbah, walaupun sedikit, campur Arab pula. Walaukana, jikalau adalah ia, dia bermain tu sikit je, memang nak batu je. Dulu ada pasir kan, kalau main kapit, kuih kapit, dia tak dengar khutbah, ya. Kapit pula dapat kapit baru kan. Tukar kiblat lama tak betul. Dia kuih mahal kapit ni. Ni berapa puluh ribu. Tu imam baca khutbah tadi dengar. Dulu dia main anak batu, ya, bermain mana tadi, seperti menyentuh bermain-main pasir atau mencubit-cubit tikar masjid, kapit-kapit, dan memain bulunya. Kapit mahal ini. Maka sudahlah hilang fadilat Jumaat dengan dalil sabda Rasulullah, wa man masal hasa, barang siapa yang menyentuh akan hasa, mana anak batu, pakat lara, maka kosong Jumaat dia. Jumaat tu sah, pahala Jumaat tu habis kosong, fadilat dia pun habis. Dan barang siapa menyentuh ia akan anak batu dalam, ya, umpama Masjidil Haram, dan tidak berhadap dengan sebulat hati mendengar khutbah, maka semuanya tiada dapat baginya fadilat Jumaat itu, kerana menyalahi ia akan daripada pengajaran syarak, pengajaran daripada hadis Nabi SAW, ya, dengan suruhnya. Habis. Kurang kata misalnya hadis hasan lagi sahih, mana sah ihtijaj, sah berhujah dengan dia, dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan masalah 465 wallah. Sadaqah Rasulullah. Ya. Apa dia? Zikir. Kalau di zikir tu dia menghadap siapa? Zikir tu dia menghadap siapa? Menghadap Allah besar. Ya, zikir. Kita semayang pun untuk zikir, khutbah pun untuk zikir, untuk mengingati Allah Ta'ala. Tapi jangan sampai dia tak ambil perhatian, ya. Telinga dia dengar lah khutbah dalam jalan, ya. Zikir Allah dalam salah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin
اللهم اغفر لنا يا رب إن خير كله بيد أنت بنا الحمد لله سبحانك اللهم